Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita semula dalam slot tuition online Perlis Mengaji untuk mata pelajaran Sejarah SPM. Cikgu Puan Seraya binti Abdul Rahim pada malam ini akan membincangkan slot yang seterusnya, tajuk yang seterusnya, iaitu Sejarah Kertas 3, dan slot yang kedua ialah kemahiran menjawab soalan kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi dalam mata pelajaran sejarah. Okey. Pelajar semua mengetahui bahawa sejarah mempunyai 3 kertas yang perlu pelajar hadapi, iaitu sejarah kertas 1, sejarah kertas 2 dan sejarah kertas 3. Sejarah kertas 3 ialah kertas yang kita panggil sebagai open book test, ataupun boleh sambil menjawab sambil merujuk kepada bahan rujukan. Dan pelajar boleh rujuk sebarang jenis bahan bercetak atau bertulis untuk menjawab soalan kertas 3. Sama ada buku teks, buku rujukan, nota ataupun bahan internet yang telah pelajar cetak boleh dibawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Okay. Jadi sebarang bahan bercetak boleh dibawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Dan di dalam soalan kertas 3 ni ada 2 tema. Kita panggil sebagai tema umum dan tema spesifik. Markah penuh bagi sejarah kertas 3 ialah 100 markah. Tetapi dijadikan wajarannya sebagai 20% daripada markah keseluruhan peperiksaan SPM. Jadi banyak jugalah markah 20% ni. Jadi inilah peluang pelajar untuk mengumpul markah sebanyak mungkin. Daripada kertas 3 lah pelajar boleh kumpulkan markah. Okey. Kita tengok tema umum dahulu. Apakah tema umum? Tema umum ialah soalan yang akan sampai kepada pelajar 6 minggu sebelum peperiksaan sebenar. Jadi, pelajar apabila mendapat tema umum tu 6 minggu sebelum peperiksaan SPM, pelajar perlu faham dulu maksud tema umum yang sampai tu. Dan pelajar mesti tahu tema umum tu berapa daripada buku teks, dan pelajar perlu ulang kaji bab tersebut iaitu faham bab tersebut. Kemudian setelah pelajar faham kehendak soalan tema umum ni, pelajar perlulah mencari bahan yang berkaitan soalan. Contohnya buku teks, buku rujukan, bahan internet ataupun majalah. Dan pelajar juga perlu buat andaian soalan kebat yang berkaitan dengan soalan atau tema umum tersebut. Dan pelajar perlu mencari jawapan soalan kebat. Sediakan jawapan kebat yang berkaitan dengan soalan. Setelah pelajar mengumpul semua bahan-bahan tu, pelajar perlu menyimpan bahan tersebut dengan baik untuk dibawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Okey, ini adalah contoh soalan tema umum. Ini soalan SPM 2019. Pembinaan negara dan bangsa ke arah kemunculan negara Malaysia berdaulat. Tema umumnya ialah pembinaan negara dan bangsa amat penting bagi sebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Kejayaan pembinaan negara dan bangsa Malaysia memerlukan semangat patriotisme yang tinggi dan penyertaan menyeluruh daripada setiap anggota masyarakat supaya proses pembinaan negara menjadi lebih kukuh. Okey, ini adalah contoh soalan tema umum, soalan SPM 2019. Okey, jadi pelajar perlu fahamlah soalan ni daripada kena tahu soalan ni daripada bab berapa. Kalau kita baca pembinaan negara dan bangsa ke arah kemunculan negara Malaysia berdaulat. Jadi
Baru kita tahu kata ini adalah soalan bab 3 tingkatan 5. Jadi pelajar perlulah ambil buku teks serta 5 tu, buka bab 3 dan boleh buat andaian. Apakah soalan yang boleh keluar daripada nanti pada hari peperiksaan daripada tema umum. Okey. Tema spesifik. Tema spesifik ialah kertas peperiksaan yang akan diterima pada hari peperiksaan. Selalunya, tema spesifik ini soalannya terdapat di antara 8 hingga 10 pecahan soalan. Dan selalunya soalan nombor 1 hingga 4 ialah soalan fakta. Maksudnya jawapannya pelajar boleh cari dalam buku teks. Dan selalunya soalan nombor 5 hingga 8 atau 9 atau 10 ialah soalan kebat. Yang ni yang pelajar perlu buat andaian tu. Apa andaian soalan kebatnya dan apakah jawapan yang pelajar perlu cari jawapan untuk soalan kebat ni. Dan selalunya soalan kedua yang terakhir ialah soalan yang meminta pelajar mencari iktibar ataupun nilai murni ataupun unsur patriotisme, selalunya 10 markah. Dan soalan yang terakhir ialah soalan rumusan, iaitu 5 markah. Selalunya soalan nombor 1, 2, 3, 4 dan 2 soalan terakhir tu selalunya kita boleh agak dah soalannya. Soalan 1, 2, 3, 4 tu macam kita boleh agak daripada buku teks lah. Dan soalan yang 2 yang terakhir tu selalunya kita boleh buat andaian dah apakah soalannya. Okey. Ini adalah contoh tema spesifik soalan SPM 2019. Nombor 1, jelaskan konsep negara dan bangsa, 5 markah. Nombor 2, jelaskan ciri-ciri negara dan bangsa, 10 markah. Ini pun ada dalam buku teks. Nombor 3, buktikan bahawa Kesultanan Melayu Melaka sebagai asas pembinaan negara dan bangsa Malaysia, 10 markah. Ini pun jawapannya terdapat dalam buku teks. Nombor 4, terangkan cara pembentukan negara bangsa Itali, 10 markah. Negara bangsa Jerman, 6 markah. Negara bangsa Madinah, 4 markah. Yang ini pun jawapannya daripada buku teks. Jadi pelajar tengok soalan nombor 1 sampai 4, jawapannya kita boleh perolehi daripada buku teks yang membawa sebanyak 45 markah. Yang ni dah boleh dapat dah daripada buku teks. Dan soalan nombor 5 ialah soalan kebat. Bagaimanakah negara dan bangsa Malaysia dibentuk? 10 markah. Nombor 6, pembinaan negara dan bangsa penting bagi Malaysia. Beri hujah anda. Yang ni dia nak kepentingan pembinaan negara dan bangsa, 10 markah. Soalan kebat. Soalan nombor 7, keupayaan membina negara dan bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme. Bincangkan pernyataan tersebut. Yang ni pun 10 markah. Jadi dia minta pelajar bincangkan. Kita ni berupaya membina negara dan bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme. Apa kehendak soalan ni? Dia kehendak soalan ni dia perlukan kepentingan perkongsian nilai dan semangat patriotisme dalam membina negara bangsa. Apakah kepentingan berkongsi nilai dan berkongsi semangat patriotisme di kalangan penduduk? Dia nak kepentingan dia. Okey, dan soalan nombor 8, beri cadangan anda untuk mengekalkan dan memantapkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia, 10 markah. Ini soalan kebat juga nah. Jadi soalan ni, kehendak soalannya ialah dia nakkan cadangan untuk memantapkan semangat patriotisme di kalangan rakyat Malaysia. Patriotisme ni semangat cinta kepada negara. Dan soalan nombor 9, iktibar yang boleh diambil daripada tugasan ini. Kepelbagaian merupakan keunikan serta kekuatan negara dan bangsa Malaysia. Huraikan pernyataan tersebut. Yang ni pun soalan iktibar 10
markah. Jadi apakah kehendak soalan ni? Dia perlukan apa? Pelajar perlu nyatakan apakah pengajaran yang pelajar dapat iktibar daripada kepelbagaian merupakan keunikan serta kekuatan negara. Dia perlu jawapannya dia perlukan pengajaran daripada tajuk pembinaan negara bangsa. Dan soalan yang ke-10, buat rumusan terhadap pembinaan negara dan bangsa Malaysia 5 markah. Jadi kehendak soalan ni dia nakkan rumusan. Okey, pelajar buat satu rumusan. Selalunya kalau rumusan kita masukkan pengetahuan yang saya perolehi daripada tajuk yang dibincangkan, kita bagi dua no, untuk 2 markah. Kemudian kita bagi apakah nilai-nilai yang kita perolehi daripada tajuk pembinaan negara bangsa. Dan yang terakhir, harapan saya untuk masa depan negara dan bangsa Malaysia yang gemilang dan cemerlang. Contohnya, pelajar boleh buat rumusan seperti itu. Okey? Jadi langkah yang perlu dilakukan murid semasa peperiksaan, apabila mendapat soalan tema spesifik ni pada hari peperiksaan, pelajar perlulah memahami kehendak soalan. Setiap soalan tu pelajar perlu faham. Pelajar baca garis dan faham kehendak soalan. Dan selepas faham kehendak soalan tu, pelajar perlu melihat markah pecahan setiap soalan. Kalau dia nak 10 markah, kita boleh kita nak bagi setakat berapa isi dan huraian dia. Dan membahagikan masa dengan bijak. Okey, bahagikan masa dengan bijak. Masa yang pelajar diberikan adalah 3 jam untuk menjawab soalan kertas 3. Ada pelajar kata 3 jam tu lamanya. Tapi sebenarnya 3 jam tu adalah masa yang sangat singkat untuk kertas 3. Jadi pelajar tidak boleh membuang masa semasa menjawab soalan kertas 3-nya. Terutamanya katalah soalan nombor 2 tiba-tiba pelajar tak faham, tak boleh nak tulis jawapan dia. Pelajar tak boleh buang masa di situ dah. Sepatutnya pelajar beralih kepada soalan yang seterusnya. Jawab dahulu soalan yang pelajar boleh jawab dahulu. Kemudian bila dah habis jawab semua, barulah pusing balik pada soalan yang pelajar tak faham tersebut. Kita takut nanti pelajar tidak cukup masa untuk menjawab soalan kertas 3. Jikalau tiba-tiba tiada jawapan dalam bahan yang pelajar bawa masuk dalam dewan peperiksaan kan, terutamanya soalan kebat jadi pelajar berilah idea atau jawapan pelajar sendiri. Jangan jadi kelang kabut, cari dalam bahan tak jumpa. Pelajar boleh bagi idea pelajar sendiri. Dan tulis nombor soalan. Ini taktikal lah. Dan mulakan soalan baru pada muka surat yang baru. Okey. Kelemahan calon kertas 3. Apakah kelemahan yang kita perolehi selepas berlaku proses pemeriksaan? Yang pertama, pelajar tidak mempunyai bahan yang sesuai dan tepat. Soalan tanya perkara lain, pelajar bawa bahan yang lain masuk dalam dewan peperiksaan. Jadi pelajar mesti semak, pastikan bahan yang pelajar dapat tu memang betul dan tepat menepati tema umum. Okey? Yang kedua, jawapan tersasar dari kehendak soalan, iaitu pelajar tak faham kehendak soalan, iaitu tanya lain, pelajar bagi jawapan yang lain. Yang ketiga, tulis jawapan terlalu melebihi kehendak markah. Contohnya, jawapan tu nak 10 markah sahaja. Tiba-tiba pelajar dia dapat bahan begitu banyak bahan yang dia dapat. Dia salin sampai 5-6 muka surat. Dia buang masa dah kat situ. Jadi jangan jangan merugikan masa pelajar. Betul-betul kontrol masa pelajar semasa menjawab kertas 3. Tidak tulis nombor soalan. Ini akan menyusahkan pemeriksa lah. Apabila pelajar tidak tulis nombor soalan. Tidak tahu menjawab soalan rumusan. Tak masukkan pengetahuan, iktibar dan harapan. Seperti yang cikgu terangkan tadi lah.
tidak jawab dalam bentuk esei atau karangan. Buat tanda apa dash 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 dan letak nombor yang tu tak dibenarkan dalam menjawab soalan kertas 3. Dia sama syarat seperti menjawab soalan esei kertas 2. Kemudian pelajar perlu kuasai kosakata seperti apa perkataan sejahtera, makmur, negara maju dan juga perkataan seperti kedaulatan. Ini kosakata lah. Pembacaan bahan ilmiah yang kurang, yang ini akan menyebabkan pelajar lemah dalam menjawab soalan kebat. Dan pelajar tidak mesra dengan bahan. Maksudnya bahan dia banyak bahan dia, tapi sebelum nak masuk dewan peperiksaan tu dia tak baca dahulu, dia tak faham dahulu bahan-bahan yang dia dapat tu. Jadi dia tidak mesra dengan bahan. Jadi bila masuk dalam dewan peperiksaan, ini akan menyusahkan pelajar untuk mencari jawapan lah. Sebab dia tidak biasa dengan bahan. Okey, itulah mengenai kertas 3. Jadi cikgu berharap pelajar akan memberi fokus kepada kertas 3. Sebab kertas 3 lah yang akan membantu pelajar untuk menambah markah dan menaikkan grade pelajar dalam peperiksaan SPM nanti. Okey, kita terus kepada bahagian yang kedua, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dalam mata pelajaran sejarah. Okey. Mengikut analisis soalan kebat dalam mata pelajaran sejarah, ini ikut tahun 2017, 2018, 2019. Kalau 2017, 12 markah adalah soalan kebat daripada 40 markah. Soalan esei 80 markah daripada 140 markah. Ini 2017 Kertas 3 55 markah daripada 100. 2018 soalan struktur 40 markah penuh. 13 markah ialah soalan kebat. Esei 64 markah daripada 140 adalah soalan kebat. Dan kertas 3 pun sama, 55 markah daripada 100. Dan 2019 soalan kebat berjumlah 13 markah daripada 40 markah. Soalan esei 64 markah kebat daripada 140 markah. Dan kertas 3 55 markah daripada 100 markah. Jadi pelajar nampak tak kata soalan kebat ni markahnya sangat banyak dalam soalan sejarah SPM. Jadi pelajar perlulah menguasai kemahiran menjawab soalan kebat. Jangan sia-siakan peluang ni untuk mendapatkan markah. Okey. Bagaimana hendak menjawab soalan kebat dengan baik? Okey. Yang pertama, pelajar perlu mempunyai pengetahuan am. Macam mana kita nak dapat pengetahuan yang sangat luas ni? Iaitu melalui banyak pembacaan, pemerhatian dan juga perbincangan dengan rakan-rakan, dengan guru, dengan ibu bapa, dengan masyarakat sekeliling. Okay? Kemudian banyakkan membuat latihan soalan kebat. Banyakkan latihan. Biasakan diri dengan soalan, bentuk-bentuk soalan kebat. Biasakan menulis panjang-panjang. Sebab apa cikgu minta pelajar tulis panjang-panjang? Sebab bila kita tulis panjang, lagi banyak peluang kita untuk mendapat markah. Lagi banyak idea yang kita keluarkan. Okay? Kemudian membuat rangka jawapan. Nak jawab soalan kebat pun macam soalan kertas 2 yang sebelum ni, pelajar juga perlu buat rangka jawapan. Dan apabila menjawab soalan kebat, pelajar perlu merujuk kepada kehendak markah. Tengok markah. Kalau 8 markah, nak bagi berapa? Nak bagi 8, 9, 10. Jangan 8 markah pelajar bagi 1, 2 saja. Ini tidak mencukupi. Okey. Contoh rangka jawapan kebat. Dia sama seperti menjawab soalan esei. Soalan sejarah kertas 2, esei. Iaitu cara pertama, fakta, campur fakta, campur fakta. Ataupun fakta, campur huraian, campur contoh. Ataupun fakta, campur huraian, campur huraian. Itu dia. Dia kaedah dia sama seperti menjawab soalan sejarah kertas 2
2. Okey, ini contoh rangka jawapan. Katalah soalan kebat tu 8 markah. Jadi fakta campur fakta atau huraian, campur fakta, huraian atau contoh. Ini perenggan yang pertama. Perenggan yang kedua, ulang balik. Fakta, campur fakta atau huraian, campur fakta, huraian atau contoh. Buat pula perenggan ketiga. Sebab apa cikgu galakkan 3 perenggan? Sebab satu perenggan ni kita cadangkan pelajar bagi 3 jawapan. Jadi 3 kali 3 pelajar dapat 9 markah dah. Bila dapat 9, insya-Allah lah boleh dapat markah penuh. Okey? Kalau nak tambah satu lagi pun boleh. Jadikan 4 perenggan untuk menjawab soalan kebat. Okey. Kedudukan soalan kebat dalam soalan SPM struktur. Dalam soalan SPM, iaitu soalan struktur, di bahagian manakah soalan kebat ni berada? Selalunya dia berada di bahagian soalan B, C atau D. Selalunya kebat struktur markahnya ialah 4 hingga 8 markah dalam satu soalan. Dalam satu soalan. Satu set soalan. Contoh soalan kebat SPM 2019. Ini soalan struktur. Mengapakah Islam diterima secara berterusan oleh dunia Melayu pada abad ke-15 dan abad ke-16? Apa kehendak soalan dia? Dia nak sebab Islam diterima secara berterusan. Sebab apa Islam diterima? Jadi, ini cadangan contoh jawapan dia. Islam diterima secara berterusan kerana peranan kerajaan Islam Melaka. Okey, 1 markah. Menyebarkan Islam, 1 markah. Selain itu, peluasan kuasa, 1 markah, menyebabkan wilayah pengaruh menerima Islam. Jadi wilayah pengaruh menerima Islam. Jadi pelajar ni dia bagi 4. Kehendak markah ialah 3, dia bagi 4. Jadi baguslah melebihi kehendak markah. Jadi pelajar kena faham soalan kebat baru boleh jawab, memberikan jawapan yang baiklah. Okey, contoh soalan SPM 2019 2C, soalan struktur. Bagaimanakah gaya hidup masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam? Ini kehendak jawapannya, dia nak apa? Kehendak soalannya, dia nakkan apakah cara hidup masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam? Apa yang terjadi kepada orang Melayu lepas kedatangan Islam? Mungkin cara berpakaian sudah berubah, memakai tudung, kemudian mungkin cara hidupnya, kalau dulu mengamalkan amalan biasa yang diamalkan berjudi, minum arak, tapi lepas kedatangan agama Islam, masyarakat Melayu sudah berubah gaya hidupnya, tidak mengamalkan lagi dah gaya hidup tersebut. Okey, ini contoh. Jadi kita boleh bagi apa saja jawapan yang kita bertepatan dengan soalan. Contoh jawapan, gaya hidup masyarakat Melayu ialah menerima akidah baharu, dan meninggalkan kepercayaan lama, seperti animisme. Animisme pun dapat markah, contoh. Di samping itu mereka mengamalkan prinsip persamaan taraf dan menutup aurat. Jadi pelajar ni dia bagi 5 jawapan melebihi kehendak markah. Markah dia nak 4. Jadi calon boleh bagi lebih daripada 4 markah. Okey, kita tengok contoh soalan kebat dalam soalan SPM esei. Selalunya dalam soalan esei, soalan kebat ni terletak pada soalan B atau C. Tetapi selalunya di C. Selalunya kebat esei ni dia di antara 8 hingga 16 markah dalam satu soalan. Ada satu soalan esei tu kebat sampai 16 markah per 20. Maksudnya fakta cuma perlu 4 markah aja. 16 markah lagi ialah soalan kebat. Contoh soalan SPM 2019. Soalan 5C. Huraikan impak kesan hijrah Nabi Muhammad SAW terhadap tamadun dunia.
Gunakan pengetahuan sejarah dan pengetahuan anda. Cuba pelajar tengok 8 markah. Jadi pelajar perlu bagi kesan hijrah Nabi Muhammad terhadap tamadun dunia. 8 markah atau lebih. 8 isi atau lebih. Okey, cuba lihat contoh jawapan. Dengan berlakunya hijrah, negara Islam pertama dibuka. Okey, negara Islam pertama dibuka, 1 markah. Hal ini demikian supaya agama Islam dapat menjadi lebih kukuh dan dapat disebar kepada negara lain, dapat disebar. Contohnya Parsi dan Turki. Parsi dan Turki adalah contoh. Oleh itu, agama Islam dapat ditegakkan. Dalam satu perenggan ni saja, pelajar ni boleh bagi 5 markah dah dalam satu perenggan. Selain itu, umat Islam tidak perlu berasa takut dengan ancaman negara. Tidak perlu berasa takut. Okey. Tidak perlu berasa takut dengan ancaman negara yang ingin menghapuskan Islam. Pelajar ni dapat tambah 1 markah lagi. Jadi 2 perenggan, dia dapat 6 markah. Seterusnya, tambahan pula peristiwa hijrah membawa kepada pembukaan semula kota Mekah. Okey, pembukaan semula kota Mekah. Nabi Muhammad dan umat Islam ke Mekah dan Madinah untuk mengerjakan umrah. Dan ia membawa kepada perjanjian Hudaibiyah. Okey, jadi calon ni dapat bagi lagi 3 markah. Ini adalah kesan hijrah kepada tamadun dunia, iaitu pembukaan semula kota Mekah, mengerjakan umrah, perjanjian Hudaibiyah. Kesimpulannya, Nabi Muhammad dapat berdakwah dalam keadaan selamat. Tambah 1 markah lagi. Dalam kesimpulan pun, pelajar ni boleh dapat 1 markah lagi dia tambah. Jadi keseluruhannya, tadi 6 campur 3 campur 1, jadi pelajar ni bagi 10 markah. Dia dapat 10. Tapi maksimal 8 markah. Jadi itulah dia contoh soalan kebat dalam soalan AC. Okey. Seterusnya, apakah bentuk soalan kebat sejarah? Sebenarnya dalam kebat ni, kemahiran berfikir aras tinggi ni, ada 4 aras pemikiran. Soalan dibentuk berasaskan 4 aras pemikiran. Yang pertama, aras mengaplikasi. Contohnya, aplikasi ni saya boleh gunakan pengetahuan sedia ada dalam keadaan yang baru. Maksudnya pelajar dah ada pengetahuan dah. Dia gunakan dalam keadaan yang baru. Menganalisis, saya boleh mengekstrak keluar idea-idea penting. Dia boleh keluarkan idea-idea penting. Faktor ke, kesan ke, ciri-ciri ke. Kemudian aras yang ketiga ialah menilai. Saya boleh membuat beberapa pertimbangan dan keputusan. Pelajar boleh buat pertimbangan atau keputusan mengenai sesuatu perkara. Dan aras mencipta. Ini aras yang paling tingginya dalam kebat, iaitu saya boleh memikirkan idea-idea baru dan cara baru untuk gunakan maklumat. Pelajar boleh keluarkan idea baru, beri cadangan, buat ramalan. Okey, ini aras mencipta. Jadi inilah 4 bentuk soalan yang terdapat dalam soalan kebat sejarah. Okey, aras mengaplikasi. Contoh soalan dia, SPM 2019, soalan 4C. Mengapakah British tidak menyerahkan kuasa eksekutif atau kuasa pentadbiran kepada rakyat tempatan Tanah Melayu? Berikan penjelasan berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Jadi kehendak soalan dia tanya sebab apa British tak serahkan kuasa pentadbiran kepada rakyat tempatan Tanah Melayu? Berdasarkan pengetahuan sejarah pelajar. Okey, sebab apa? Okey, cuba kita tengok cadangan jawapan. British tidak menyerahkan kuasa eksekutif kepada rakyat tempatan kerana British ingin memperkukuh cengkamannya. Sebab British nak perkukuh cengkaman dia.
dan menguasai pentadbiran di tanah Melayu sebab dia nak kuasai pentadbiran di tanah Melayu, serta mengaut hasil bumi di tanah Melayu sebab dia nak kaut hasil bumi di tanah Melayu. British juga ingin mengawal perdagangan sebab dia nak kawal perdagangan dan meningkatkan pendapatannya sebab British nak meningkatkan pendapatan. Akhirnya British ingin melambatkan proses kemerdekaan tanah Melayu. Jadi pelajar ni dia dah bagi berapa markah dah? Dapat berapa markah dah? Dia dapat 6 markah. Okey? Soalan tu minta 4 markah. Pelajar bagi lebih daripada 4 markah. Dia bagi 6. Okey. Aras menganalisis. Ini contoh soalannya. SPM 2019. 1D. Bandingkan sistem demokrasi yang diamalkan di Athens dengan sistem demokrasi yang diamalkan di negara dalam 1C. 1C ni soalan sebelum ni. Mungkin pelajar tulis Malaysia, Indonesia. Jadi contoh jawapannya, sistem demokrasi di Athens ialah melibatkan lelaki sahaja. Ni dia kata yang Athens, lelaki sahaja. Manakala sistem demokrasi di negara 1C melibatkan lelaki dan perempuan. Selain itu, sistem demokrasi Athens ialah melibatkan penyertaan langsung warga negara lelaki. Manakala sistem demokrasi di negara 1C, wakil dipilih melalui pilihan raya. Jadi, cuba pelajar tengok. Dia suruh banding sistem demokrasi di Athens dengan yang demokrasi yang diamalkan di negara pada zaman sekarang. Jadi kita boleh tengok pelajar ini dapat memberikan perbandingan. Kalau Athens, lelaki saja terlibat dalam pentadbiran. Kalau di negara 1C pada zaman sekarang ni, lelaki dan perempuan terlibat dalam pentadbiran. Okey, jadi inilah contoh soalan aras analisis. Aras menilai. SPM 2017, soalan 9C. Terdapat parti politik yang mencadangkan agar Indonesia dan Filipina turut serta dalam Persekutuan Malaysia. Wajarkah cadangan tersebut? Beri alasan anda. 8 markah. Jadi soalan dia nak wajar ke tak wajar Indonesia dengan Filipina masuk sekali menyertai Malaysia. Pelajar boleh jawab wajar. Pelajar boleh jawab tidak wajar. Tapi pelajar mesti beri alasan mengikut jawapan yang pelajar beri. Okey, contoh. Cikgu bagi contoh jawapan. Wajar. Kerana wajar dia dapat 1 markah dah. Kerana Indonesia merupakan sebahagian Kepulauan Melayu dan pernah bergabung dalam Empayar Melaka. Selain itu, Indonesia, Filipina dan Malaysia merupakan satu rumpun bangsa yang sama dan mempunyai hubungan persaudaraan. Seterusnya, gabungan ini akan dapat memajukan ekonomi negara Malaysia dan kita dapat berkongsi kekayaan negara dan menyediakan pasaran barangnya yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang ramai. Cuba lihat calon ni dapat bagi berapa markah? 9. Dia dapat bagi 9 markah. Jadi dia melebihi kehendak markah. Begitu juga kalau calon ni pilih nak tulis tidak wajar. Kalau tidak wajar mungkin ini akan menyebabkan berlakunya pertambahan penduduk yang akan menyebabkan masalah peluang pekerjaan yang tidak mencukupi. Mungkin juga akan berlaku masalah jenayah yang lebih berat lagi yang melibatkan penduduk-penduduk dari negara luar. Okey, pelajar boleh bagi jawapan seperti itu. Ini soalan kebat aras menilai. Pelajar boleh bagi idea sendiri, ya. Aras mencipta. Soalan SPM 2017. Bagaimanakah PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, harus bertindak untuk menamatkan peperangan tersebut, iaitu perang di Iraq dan Syria? 8 markah. Jadi apakah kehendak soalan dia? Soalan ni dia nak apakah cara bagi cadangan kepada bagaimana PBB harus bertindak untuk menamatkan
peperangan. Macam mana cara PBB boleh bertindak menamatkan peperangan? Okey, ini contoh jawapan. PBB harus menjadi orang tengah. Orang tengah. Dan menggunakan kuasa untuk mendesak kuasa besar supaya jangan campur tangan di negara lain. Desak kuasa besar, jangan campur tangan. Selain itu, PBB boleh mendesak negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Britain mengelakkan penjualan senjata. Elakkan penjualan senjata kepada kedua-dua pihak supaya gencatan senjata dapat diadakan. Gencatan senjata. Seterusnya, PBB boleh membawa pihak yang bertelagah ke meja rundingan. Jadi setakat ni calon ni dapat 5 markah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, di samping itu, PBB menggalakkan kerajaan Syria wujudkan penyelesaian berkesan. Wujudkan penyelesaian berkesan, 1 markah. Dengan mengadakan formula perkongsian kuasa. Perkongsian kuasa untuk menstabilkan sistem pemerintahan. Menstabilkan sistem pemerintahan. Jadi tadi pelajar tadi dapat 5 campur 3, jadi pelajar ni dapat 8 markah. Okey. Jadi pelajar-pelajar tengok no? Semua soalan tadi ikut aras tadi semuanya memerlukan idea. Idea daripada pelajar sendiri dan boleh masukkan pengetahuan. Pengetahuan pelajar, masukkan idea sendiri. Tapi yang pentingnya kebat ni, pelajar perlu faham apa maksud soalan tu. Bila kita faham maksud soalan, memang tidak akan ada masalah lah untuk menjawab soalan kebat. Ya? Jadi, soalan kebat ni dia perlukan banyak latihan. Perlu banyakkan latihan. Kalau pelajar biasa buat soalan kebat ni, idea tu nanti pada hari peperiksaan dia akan datang sendirilah. No? Idea tu akan datang. Okey, ini contoh soalan kebat. Soalan 1C SPM 2010. Pada pandangan anda, mengapakah kawasan sekitar lembah sungai X dan Y, sebenarnya ada peta soalan ni, okey, menjadi tumpuan tamadun awal manusia. Dia soalan ni, kehendak soalannya ialah dia tanya sebab apa lembah sungai menjadi tumpuan tamadun awal manusia. 3 markah. Ini soalan struktur. Pelajar rasa sebab apa penduduk tamadun awal suka tinggal di lembah sungai. Di lembah sungai itu ada apa? Di lembah sungai ada tanah yang subur. Di lembah sungai ada apa? Kemudahan mendapatkan bekalan makanan seperti ikan. Kemudian boleh bercucuk tanam, menjalankan pertanian. Kemudian di lembah sungai tanahnya sangat subur. Di lembah sungai boleh menjalankan apa? Boleh buat sistem pengangkutan dan perhubungan. Jadi ini di antara jawapan-jawapannya daripada pemikiran pelajar sendiri. Dan juga buku teks. Dalam buku teks pun ada juga jawapan ni. Okey, soalan seterusnya. Sejarah telah membuktikan betapa pentingnya sungai dalam kehidupan manusia. Bagaimanakah kita harus memelihara sungai supaya keselesaan hidup manusia terjamin? Dia tanya soalannya, bagaimana cara nak pelihara sungai? Soalan jawapannya, dia perlukan 3 markah. Jadi apakah cara nak pelihara sungai? Okey, mungkin mengadakan kempen membersihkan sungai, mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Kemudian kerajaan mengenakan denda yang berat, hukuman yang berat terhadap sesiapa yang membuang sisa-sisa ke dalam sungai. Jadi kena ada idea untuk menjawab soalan kebat ni. Kalau 3 markah, bagilah lebih. Bagi 4, 5 jawapan pelajar. Okey. Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu mempertahankan negara kita daripada penjajahan? Yang ini dia tanya, sebab kita perlu pertahankan negara kita daripada penjajahan. Sebab apa? 6 markah. Ini mungkin soalan esei lah. Sebab apa kita perlu pertahankan negara kita daripada penjajahan? Supaya apa? Supaya penduduk negara kita akan hidup aman dan damai. Supaya kita dapat mentadbir negara kita sendiri. Supaya kita dapat mengekalkan keamanan negara kita.
supaya tidak berlaku penindasan terhadap penduduk negara kita, supaya hasil keluaran bahan mentah negara kita tidak diambil oleh negara luar. Itu dia di antara jawapannya. Jadi pelajar perlukan pengetahuan pelajar, dan juga faham soalan. Sebagai warga negara Malaysia yang cintakan negara, jelaskan persiapan yang anda mesti lakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan. Apakah kehendak soalan ni? Jadi dia nakkan persiapan yang anda mesti lakukan untuk pertahankan negara. Mungkin menambahkan lagi bilangan anggota tentera, ataupun membeli peralatan senjata yang lebih moden, ataupun menambahkan lagi ilmu pertahanan kepada penduduk negara kita, ataupun membina lebih banyak institusi pengajian tinggi yang berkaitan dengan pertahanan negara, seperti universiti-universiti yang wujud sekarang ni yang mengadakan program seperti untuk yang ada membekalkan tentera-tentera muda kepada negara kita. Okey, kemudian nyatakan 3 kesan sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahiliah. Soalan ni kehendak dia nak 3 kesan. Dia nak kesan sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahiliah. Jadi pelajar kena tahu dulu jahiliah tu macam mana. Amalannya seperti merompak, orang kaya menindas orang miskin, berzina, berjudi. Jadi apa kesannya sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahiliah? Kesannya apa? Mungkin kesannya negara kita akan menjadi mundur. Negara kita akan dipandang rendah oleh negara luar. Itu di antara jawapan dia. Cadangkan 3 langkah yang berkesan untuk membasmi sifat jahiliah dalam kalangan masyarakat moden pada hari ini. Jadi soalan ni dia perlukan langkah. Dia perlukan cadangan langkah untuk basmi sifat jahiliah. Okey, seterusnya Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Mengapakah sistem tersebut sesuai dilaksanakan di negara kita? Berikan penjelasan anda. Jadi kehendak soalan ni dia nak kepentingan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sebab apa sistem tu perlu dilaksanakan? Mungkin untuk menjaga keamanan negara kita, nak mengekalkan kedaulatan negara kita. Soalan seterusnya, adakah kemajuan sektor perindustrian menjadi syarat untuk menjadi negara maju? Berikan pendapat anda. Ini dia tanya. Ini aras menilai. Adakah anda bersetuju sektor perindustrian menjadi syarat untuk menjadi negara maju? Kalau bersetuju, kena bagi sebab. Kalau tak bersetuju, mungkin ada sektor lain lagi yang lebih berkepentingan untuk menjadikan negara kita maju. Soalan SPM 2016. Ini soalan esei. Cikgu rasa rugi kalau pelajar tak jawab soalan ni. Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai? Dia nak 8 markah. Memang sangat mudahlah soalan ni. Tanah subur, boleh bercucuk tanam, boleh mendapatkan hasil makanan, boleh menjalankan pengangkutan akan menjadi lebih mudah dengan menggunakan sungai. Itulah contoh soalan KBAT SPM 2016. Ini dia. Pertempatan kekal bahasa dan tulisan. Maklumat berikut adalah ciri tamadun. Sejauh manakah ciri tersebut mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia? Sejauh manakah maksudnya ialah bagaimana pertempatan kekal mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia, menjadikan manusia tu maju. Jadi pertempatan kekal menyebabkan apa? Manusia boleh hidup secara kekal di satu tempat. Apa akan jadi? Manusia boleh bercucuk tanam dan menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi kesannya masyarakat tu akan maju. Samalah seperti bahasa dan tulisan. Sejauh manakah bahasa dan tulisan memajukan kehidupan manusia?
Contohnya bahasa dan tulisan dapat menyebarkan ilmu pengetahuan. Masyarakat dapat bertukar-tukar teknologi. Jadi cikgu cadangkan kalau soalan begini, kalau 8 markah, pelajar bagilah pertempatan kekal ni 4 markah, bahasa dan tulisan 4 markah, atau nak bagi lebih pun lagi bagus. Sama juga soalan SPM 2016 nah. Sejauh manakah semangat nasionalisme mempengaruhi kemajuan sesebuah negara? Jadi maksud soalan ni ialah bagaimana semangat cinta pada negara ni dapat memajukan sesebuah negara. Jadi soalan dia 2 lapis, dia berpusing sikit nah. Dia macam kebat yang 2 lapis nah. Okey. SPM 2017 bezakan sistem pemerintahan beraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia masa kini. Ini 4 markah. Nah, dia suruh bezakan. Amalan jahiliah, merompak, membunuh bayi perempuan, penindasan orang kaya terhadap orang miskin, boleh menjejaskan keharmonian hidup masyarakat. Huraikan pernyataan tersebut, 8 markah. Soalan ni dia memerlukan pelajar memberi kesan. Apa kesan jahiliah terhadap keharmonian hidup masyarakat? Terutamanya merompak, bunuh bayi perempuan dan penindasan orang kaya terhadap orang miskin. Soalan SPM 2017, kecemerlangan ilmu pengetahuan merupakan asas kemajuan sesuatu bangsa. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Jadi soalan ni sebenarnya dia nak apa? Dia nak kepentingan ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan dapat majukan bangsa. Tengok ayatnya macam susah nak faham ni kan. Tapi sebenarnya dia nak kepentingan ilmu pengetahuan. Okey. Mengapakah perpaduan negara difokuskan dalam pernyataan razak? Kalau tengok soalan ni, sebenarnya pada slot sebelum ni kita dah bincang dah. Apakah kepentingan perpaduan? Mungkin pelajar dia terperangkap dengan pernyataan razak lah. Sebenarnya soalan ni dia nak kepentingan perpaduan. Jadi pelajar perlu nyatakan apakah kepentingan perpaduan. Sebab apa pernyataan razak fokus kepada perpaduan? Okey. Ada soalan kebat, dia ada rumus stimulus atau gambar. Ramalkan keadaan dunia sekiranya senjata di atas digunakan dalam peperangan. Dia suruh ramal. Ini soalan tahun 2015 Dia bagi gambar alat peperangan, senjata peperangan ni. Dia suruh ramal. Pelajar ramal. Apakah keadaan yang akan berlaku sekiranya senjata ini digunakan dalam peperangan? Jadi negara akan mungkin pelajar akan jawab negara akan menjadi tidak aman, peperangan akan berlaku, banyak nyawa akan terkorban. Tapi ada juga pelajar yang memberi jawapan negara akan menjadi aman kerana pertahanan negara menjadi lebih kuat. Itu terpulang kepada pelajar lah. Sama ada dia nak jawab secara positif atau negatif. Soalan ni berdasarkan peta ni, mengapakah kawasan tersebut menjadi sasaran peluasan kuasa Yunani? Pelajar tengok ni macam ini adalah soalan kebat dah. Sebenarnya soalan ni dia perlukan sebab apa peluasan kuasa berlaku di kawasan ni? Sebab apa? Mungkin mempunyai tanah yang subur, kedudukannya strategik, sebab-sebab peluasan kuasa berlaku, ingin menyebarkan kebudayaan negara masing-masing. Okey. Kemudian ada soalan lirik lagu, dia keluarkan lirik lagu hijrah. Soalan ni berkaitan dengan peristiwa hijrah. Ulaskan maksud lirik lagu tersebut. Ini soalan SPM 2015. Dia suruh ulas. Dan soalan tahun 2015 juga, dia keluarkan jadual teori manakah yang paling tepat dalam menghuraikan kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jadi pelajar perlu pilih teori manakah yang paling tepat dan beri sebab. Mungkin dia kata Islam mai dari Arab sebab negara kita banyak dipengaruhi oleh pengaruh budaya Arab. Contohnya apa? Amalan berkunjung, hormat menghormati tetamu, ataupun amalan memakai cara berpakaian, berjubah, itu menunjukkan Islam datang dari Arab. Okey.
Dan soalan SPM 2017, terangkan faktor yang menyebabkan peperangan di atas berlaku. Gunakan pengetahuan sejarah dan pengetahuan am anda. Kalau pelajar tengok ni, dia akan rasa, oh, perang di Iraq, perang di Syria. Dia akan terperangkap. No? Sebenarnya kehendak soalan ni, dia hendakkan apa? Faktor yang menyebabkan peperangan berlaku. Jadi pelajar perlu bagi sebab peperangan berlaku. Okey, sebab apa peperangan berlaku? Mungkin perselisihan faham, tidak ada persetujuan di antara satu sama lain, ingin menunjukkan kehebatan kuasa masing-masing. Nah, pelajar boleh bagi saja idea ni. Yang ini cuma macam satu gambar-gambar ni, perang di Iraq, perang di Syria ni cuma macam dia mengejutkan pelajar lah, sebab pelajar tengok, oh, tak belajar pun perang di Iraq, perang di Syria dalam sukatan pelajaran kan, tiba-tiba keluar dalam soalan SPM. Tapi sebenarnya kehendak soalan ni dia perlukan faktor yang menyebabkan peperangan berlaku. Jadi cikgu harap pelajar apabila menghadapi soalan kebat ni, pelajar perlu bertenang dan baca soalan, faham apa kehendak soalan dia. Jangan terperangkap dengan soalan kebat. Faham betul-betul kehendak soalan, tengok markah, senaraikan jawapan, buat rangka jawapan, kemudian barulah tulis jawapan dengan tenang. Jangan rasa terkejut dengan soalan kebat. Sebab kebat ni dia tidak, kita tidak boleh andaikan soalan yang bagaimana yang akan keluar setiap tahun. Okey. Cikgu rasa setakat ini sahaja slot cikgu untuk kali ini. Cikgu harap pelajar semua faham apa yang cikgu berikan pada malam ini. Jadi habislah slot cikgu untuk teknik menjawab. Ada 4 slot. Okay? Slot pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi cikgu harap semua pelajar akan kekal duduk di rumah, iaitu stay at home. Duduk di rumah. Okay? Hapus COVID-19. Thank you frontliners dan #Perlis Mengaji. Sekian, terima kasih.